wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam bab 6 cahaya dan optik. Subtopik 6.5 peralatan optik. Peralatan optik yang pertama ialah kanta pembesar. Seorang ahli gemologi menggunakan kanta pembesar untuk mengenal pasti dan menilai batu permata. Begitu juga seorang oftalmologi menggunakan kanta pembesar untuk memeriksa mata. Jadi, pelajar boleh melukis rajah sinar bagi menunjukkan bagaimanakah satu objek dapat dilihat dengan imej yang besar. Jadi kedudukan objek mestilah diletakkan di antara pusat optik dan juga titik fokus. Dengan kata lain, jarak objek tersebut mestilah kurang daripada panjang fokus. Okay, langkah yang pertama kita lukis daripada puncak ke pusat kanta. Dan jangan lupa letakkan tanda anak panah. Kemudian seterusnya, sinar daripada puncak ke paksi kanta. Ke tembok. Selalunya kita bincang, ianya adalah ke tembok. PTF. Dan didapati bahawa tidak ada persilangan sinar yang dilukis. Maka kita perlu lukis sinar di bahagian atas sebelah objek. Dan kita ada persilangan. Jadi sinar ini adalah sinar yang tidak wujud. Hanya sebagai panduan saja untuk melukis imej yang terhasil. Imej yang terhasil, apa yang kita dapat lihat, ianya adalah tegak. Dan saiznya adalah diperbesarkan dan ianya adalah maya. Jadi kanta pembesar adalah kanta cembung. Jadi untuk menghasilkan kanta pembesar yang berkuasa tinggi, maka kanta tersebut mestilah kanta yang mempunyai panjang fokus yang pendek. Biasanya untuk kanta panjang fokus yang pendek, kanta tersebut mempunyai ketebalan yang lebih besar. Kita lihat pula alat yang kedua. Seorang ahli mikrobiologi menggunakan mikroskop untuk melihat berbagai mikroorganisme. Begitu juga seorang ahli geologi menggunakan mikroskop untuk melihat dan mengenal pasti spesimen batuan dan mineral. Jadi untuk membina sebuah mikroskop, kita perlukan dua kanta cembung yang tebal. Baik, jadi kita fahamkan ini terlebih dahulu. Ini adalah objek yang seni. Objek yang seni. Tapi gambaran di sini menunjukkan kehidupan yang kecil. Jadi kita gunakan mikroskop untuk melihat objek yang seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. So ini kanta objek, dinamakan sebagai kanta objek sebab berdekatan dengan objek, dan yang berdekatan dengan mata adalah kanta mata. Apa yang perlu difahamkan? Dalam mikroskop terhasil dua imej. Imej yang pertama dan imej yang kedua. Untuk memahaminya, kita lihat rajah sinar. So, pelajar mesti boleh menguasai melukis rajah sinar bagi mikroskop majmuk. Jadi, lihat di sini ada dua kanta yang diletak. So, kita pastikan terlebih dahulu melukis kanta dengan kedudukan jarak di antara kedua-dua kanta tadi ini adalah lebih besar
daripada hasil tambah jarak fokus bagi kanta objek dan juga kanta mata. Jadi dia menggunakan dua kanta cembung berkuasa dengan panjang fokus yang pendek. Kedua-duanya adalah tebal, tetapi kanta objek lebih tebal berbanding dengan kanta mata. Panjang fokus bagi kanta objek adalah lebih pendeklah sebab ianya adalah lebih tebal. Objek yang diperhatikan mesti diletakkan di antara FO dan 2F. Baik, so sekarang kita letakkan objek di antara FO dan juga 2F. Tujuannya adalah untuk mendapatkan imej yang pertama nyata. Sama, kita lukis daripada puncak ke pusat optik bagi kanta objek dan seterusnya. Sinar tersebut bergerak lurus. Kemudian sinar yang kedua adalah sinar daripada puncak ke paksi utama kanta objek yang akan ditumpukan ke titik fokus bagi kanta objek. Dan sebenarnya kita dah pun dapat persilangan di sini. Dan di sinilah kedudukan imej yang pertama. Tapi kita masih boleh lagi melukis sinar yang ketiga. Daripada puncak ke titik fokus dan seterusnya ke paksi utama yang kita kenal sebagai tembok lah. Okay. Jadi kita dapat satu imej. Okay, imej I yang mana cirinya adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. Okay, untuk mendapatkan imej yang kedua, kita lukis lagi sinar di sini sebagai panduan, iaitu daripada puncak ke pusat optik bagi kanta mata. Okay, jadi untuk yang seterusnya, sinar yang seterusnya, cuba perhatikan, kita lukis di sinar yang selari yang kita dapat daripada kanta objek tadi ini, kemudian ditumpukan kepada pusat optik bagi kanta mata. Dan kita dapat lihat di sini ada persilangan di antara dua garis tersebut. Dan kita hanya perlu sambung saja dengan dua lagi garis sinar. Jadi kita dapat lihat di sini. So ini adalah sinarnya. Dan lihat kedudukan imej. Okay. Jadi kemungkinan ada pelajar lukis kedudukan imej yang bukannya di sini, tak perlu bimbang. Yang penting bila kita lukis, okay, kedudukan imejnya itu, kita dapat cirinya adalah maya, songsang dan diperbesarkan. Dan jangan lupa di sini adalah kedudukan mata. Jadi untuk perbandingan kanta objek lebih tebal daripada kanta mata, kuasa kanta objek lebih besar daripada kanta mata, dan jarak fokus kanta objek lebih pendek daripada kanta mata. Dan pelarasan yang dibuat di mana jarak di antara kedua-dua kanta objek tadi ini adalah lebih besar daripada jarak fokus kanta objek ditambah dengan jarak fokus kanta mata. Okay, alat yang ketiga adalah teleskop. Teleskop ini digunakan untuk melihat satu objek yang terletak di tempat yang jauh. Objek itu adalah satu objek yang besar. Okay. Tetapi disebabkan terletak di tempat yang jauh,
maka kita dapat lihat objek itu saiznya adalah kecil. Okay. Untuk sebuah teleskop juga memerlukan dua kanta cembung. Dua kanta cembung, juga kanta objek dan juga kanta mata. Jadi kanta yang pada ke arah objek dinamakan sebagai kanta objek, dan yang ke arah mata ataupun berdekatan dengan mata adalah kanta mata. Okay, apa yang pelajar perlu faham di sini ialah apabila melukis kedudukan kanta objek dan kanta mata, pastikan hasil tambahnya. Okay, hasil tambahnya adalah sama dengan panjang fokus bagi kanta objek ditambah dengan panjang fokus bagi kanta mata. Ini menunjukkan bahawa titik fokus bagi kedua-dua kanta ini adalah bertindih. Jadi langkah pertama setelah pelajar melukis kedua-dua kanta tersebut, dan kita pun dah dapat bahagian yang bertindih, dan kita lukis terlebih dahulu satu garis ke bawah. Garis ke bawah. Buat satu garis ini terlebih dahulu sebelum kita mula melukis raja sinar bagi teleskop. Jadi kita bandingkan perbandingan kanta. Kanta mata lebih tebal daripada kanta objek. Jarak fokus kanta mata lebih pendek daripada kanta objek. Dan perhatikan jarak fokus. Kuasa kanta mata adalah lebih besar daripada kanta objek. Sebab dia lebih tebal, jarak fokusnya lebih pendek, maka kuasanya adalah lebih besar. Langkah pertama ialah melukis sinar cahaya yang datang daripada objek yang jauh. So yang ini kita dah belajar yang sebenarnya pada peringkat awal. Jadi untuk melihat tu kamu boleh lihat video-video yang sebelum ini. Kita perhatikan di sini. Sinar yang melalui pusat optik bagi kanta objek, ia akan bergerak luruslah. Semua sinar yang melalui pusat kanta akan bergerak lurus. So kita nampak ada persilangan di sini. Persilangan di sini, di antara garis yang kita dah buat, di situlah kedudukan bagi imej yang pertama. Jadi untuk sinar-sinar yang lain, kita hanya perlu lukis yang selari. Tengok bahagian atas yang selari, kemudian ditumpukan ke bahagian puncak bagi imej yang telah pun kita perolehi tadi. Begitu juga bagi sinar yang ketiga. Sinar ini kita lukis, pastikan ianya selari dan melalui titik fokus bagi kanta objek. Gambar raja ni nampaknya tidak tepat. Tak apa. So ingat, ini apa yang saya pesan, melalui titik fokus bagi kanta objek, sebab selepas dia bergerak sampailah kepada paksi utama bagi kanta objek, sinar tersebut akan bergerak selari. Jadi sekarang kita dah dapat imej yang pertama. Imej yang pertama akan bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Jadi sama juga langkah dia untuk dalam mikroskop. Kali ini dalam teleskop kita lukis satu sinar daripada puncak ke pusat optik bagi kanta mata. Jadi yang ini adalah sinar panduan yang perlu kita buat. Garis panduan yang kita perlu buat. Sinar yang seterusnya yang selari. Kalau sinar yang selari ke kanta cembung, sinar tersebut akan ditumpukan ke titik fokus bagi kanta cembung tersebut. So di sini ditumpukan pada titik fokus kanta mata. Jadi kita teruskan dan dia tidak bersilang, jadi kita tambah garis yang seterusnya di bahagian bawah sebagai garis panduan. Yang seterusnya adalah sinar ni. Jadi kita hanya ikut lukis saja yang selari. Jadi kita tengok tiga-tiga garis ni selari. Begitu juga dengan garis yang keempat. Sinar yang keempat tadi pun kita lukis ini adalah selari. Jadi kita dapati bahawa di bahagian atas tidak bersilang, di bahagian bawah ini juga tidak bersilang. Jadi imej tadi ini
terbentuk di satu tempat yang sangat jauh, di infinity. Okay, jadi adalah kedudukan mata yang dilukis. Okay, jadi kalau kita nak mencari pembesaran teleskop, kita perlu pembesaran ini pun adalah pada pelarasan normal. Jadi FO ni bertindih dengan FE. Jarak di antara kanta objek dan kanta mata ini adalah sama dengan jarak fokus bagi kanta objek ditambah dengan jarak fokus bagi kanta mata. Okay, jadi pembesaran teleskop pada pelarasan normal M ialah bersamaan dengan M sama dengan FO per FE. FO ini ialah jarak fokus bagi kanta objek dan FE adalah jarak fokus bagi kanta mata. So, imej yang terakhir adalah maya. Songsang berbanding dengan objek asal. Objek asal ni di sini, tempat yang jauh. Dan saiznya adalah diperbesarkan. Jadi kita perhatikan. Jadi kanta mata digunakan sebagai kanta pembesar untuk membentuk imej maya, tegak dan besar. Jika dibandingkan dengan imej yang pertama, imej yang kedua terbentuk di infinity. Jadi yang ini pelajar kena ingat juga. FO, titik fokus, kedudukannya adalah lebih besar daripada FE, kedudukannya. Titik dia tu kedudukannya. Ataupun F kecil, FO, lebih besar daripada FE, iaitu jarak fokus bagi kanta objek adalah lebih besar daripada jarak fokus bagi kanta mata. Ini pelajar kena ingat pelarasan normal. Okay, so sampai jumpa lagi di subtopik yang seterusnya, 66, pembentukan imej oleh cermin sfera. So, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.